Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala amma ba'd. Alhamdulillah. Sidang penonton dan pendengar di Allah sekalian, marilah sama-sama kita mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada tahun ini sekali lagi kita diberi peluang dan ruang untuk sama-sama menjadi tetamu Ramadan al-Mubarak. Jadi alhamdulillah. Marilah sama-sama kita memperhebatkan ibadah kita di saat peluang yang kita dapat. Kerana ada di kalangan saudara kita yang tidak berkesempatan untuk sama-sama turut hadir dalam bulan Ramadan. Ada juga yang meninggal dunia pada saat tiba masanya bulan Ramadan. Umpama di bawah mungkin Amro sendiri hari ini saja 2 gitu. Jadi Masya Allah tabarakallah, meninggal hari Jumaat 1 Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati ruh mereka insya-Allah. Jadi alhamdulillah. Ramadan tiba lagi. Ahlan wa sahlan wa marhaban ya Ramadan. Bulan Ramadan tiba lagi, bulan rahmat, bulan maghfirah. Jadi tak dapat tidak kita tuan-tuan sambutlah dengan penuh keinsafan, dengan penuh kegembiraan, dengan penuh siap-siaga. Karena bulan ini bulan rahmat dan bulan maghfirah yang sangat dicita-citakan, sangat ditunggu-tunggu oleh orang beriman. Cuma persoalannya di awal ini marilah suka saya ulang kembali. Setiap tahun sentiasa saya ulang. Gembirakah hati kita dengan Ramadan? Itu persoalan yang pertama kita kena tanya diri kita. Tak kala kita menjejaki menjadi tetamu Ramadan al-Mubarak. Baik tuan-tuan dan Allah Ta'ala sekalian. Daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Hadis riwayat Ahmad, At-Tabrani dan Al-Baihaqi. Tuan-tuan mulia, doa ini satu doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Kerana apa? Kerana tanda bulan Ramadan yang sangat dirindui ini, satu bulan yang sangat dirindukan oleh mereka yang sentiasa ingin melakukan kebaikan. Maka apabila orang beriman ini sangat rindukan Ramadan, mereka sentiasa berdoa sebagaimana doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan tadi kita. Mereka doa tak boleh rejak lagi. Apa? Orang yang rindukan Ramadan. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulangkan doa tersebut dan mengajar mendidik para sahabat mengungkapkan doa yang mulia ini. Tujuan dia nak didik hati kita. Tujuan dia nak didik jiwa kita agar mereka dapat menyambut Ramadan al-Mubarak dengan penuh kerinduan dan penuh kecintaan. Sebab itulah bulan Ramadan ini menjadi satu bulan yang dirindui, yang sentiasa dinanti-nantikan oleh orang beriman. Buktinya jak boleh rejak lagi kita duk hati. Duk sebut semua, ya Allah, sampaikanlah kami pada bulan Ramadan, ya Allah. Masuk bulan Sya'ban, ya Allah, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Maka akhirnya kita berjaya tiba dengan rahmat dan keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala menjadi tetamu Ramadan al-Mubarak. Alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah. Jadi tuan-tuan, tujuan doa sebelum Ramadan ini, tujuan dia adalah untuk persediaan mental kita. Supaya kita dapat berhadapan masuk dalam bulan Ramadan dengan penuh penghayatan. Dengan penuh kesediaan dan dengan penuh kesedaran. Persediaan ini dilakukan untuk kita nak menyediakan hati kita ini supaya sedia dididik, ditarbiyah. Kita kena ingat, bulan Ramadan adalah bulan madrasah tarbiyah. Satu madrasah
tempat didikan untuk mendidik diri kita. Mendidik diri kita, bersedia untuk dididik, bersedia nafsu kita untuk dilenturkan, bersedia jiwa kita untuk dibentuk. Bentuk lagu mana? Guna acuan keimanan. Kalau sila acuan, silalah perjalanan kita dalam menjalani bulan Ramadan. Kalau untuk kita acuan, kita nak cari piti saja, maka kita hanya cari acuan, benda cari boleh buat piti, nak usik. Benda acuan kita untuk nak mikir makan sedap saja, maka kita akan boleh acuan tersebut. Walaupun kita sekarang ini menyambut Ramadan keadaan yang agak berbeza pada tahun-tahun ini. Kita menyambut Ramadan dalam suasana PKP. Maka di sana suatu perkara yang agak mencabar bagi tuan-tuan. Dan suatu muhasabah yang kita kena sentiasa renungkan setiap hari. Kalaulah masjid dulu orang terul lagu mana? Masuk malam 1 Ramadan penuh masjid. 2 Ramadan, 3 Ramadan ataupun setiap kali waktu Jumaat tu penuh masjid. Berbeza pada tahun ni tak ada nak terul dah. Dia sebab apa? Masjid kosong. Kosong, sunyi sebab apa? PKP. Maka kalau dulu kita rasa orang tak ada main masjid, tiba-tiba masuk Ramadan, rahmatnya keberkatan bulan Ramadan, rasa ni nak main masjid. Tapi tahun ni tak boleh mari masjid. Maka ini adalah satu muhasabah untuk diri kita. Setahu mana kekuatan kita. Adakah sebelum ni kita nak gantung harap ada masjid saja aku mampu pergi berjemaah? Tahun ni lagu mana? Sebab itulah di awal PKP lagi, kalau dalam tazkirah yang sentiasa saya sampaikan, saya sentiasa ingatkan tuan-tuan agar kita istiqamah. Walaupun duduk di rumah, jangan sekali kita abaikan solat jemaah. Jangan kita abaikan solat fardu. Solatlah di awal waktu. Selain pada solat berjemaah, jangan lupa berzikir, bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap kali solat, jangan lupa kita di setiap iktidan terakhir kita sama-sama kunut nazilah agar wabak yang sedang dihadapi oleh kita sekarang ini tuan-tuan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bulan biasa sebelum PKP, dalam bulan biasa. Dalam bulan Ramadan, satu bulan yang dijanjikan pahala berganda tuan-tuan. Kalau kita buat sebagaimana disarankan dalam bulan biasa tu, mari buat dalam bulan Ramadan, tentulah berlipat kali ganda lagi tuan-tuan yang mulia. Jadi malam ni tuan-tuan, kita akan sekali lagi melaksanakan solat tarawih kali kedua. Dia berbeza buat solat tarawih semalam, kali pertama dengan malam ni, apa beza? Malam ni test pertama sebenarnya, sebab hari ni kita puasa. Test hari ni kita puasa. Bila kita puasa, berbukanya kita lagu mana? Di week ke-7 belakang tu. Di saat permulaan kita berbuka puasa, masih tu test. Malam betul lah test dah, tapi gap-gap sikit sebab kita kena santai, boleh makan minum siang hari ni test. Ada orang nak mengeluh, gua kodok terlalu berani, tak sampai lagi. Padahal benda dia tak tahu kita lalui. Kenapa? Itu muhasabah yang sentiasa kita kena ingatkan. Baik, tuan-tuan. Jadi bulan Ramadan tadi, tujuan doa tadi diungkapkan supaya juga boleh kita nak didik jiwa kita. Baik, yang pertama tadi kan. Dan juga membolehkan muhasabah diri dapat dilakukan untuk mengenal pasti nafsu ammarah yang sentiasa menyelinap ke dalam hati yang kotor, yang tersembunyi dalam jiwa yang gersang dengan cahaya keimanan. Dengan persediaan mental dan fizikal ini membolehkan kita mencapai ketakwaan, yang mana takwa inilah yang merupakan objektif penting menerusi ibadah puasa. Ayat yang biasa kita dengar setiap kali bulan Ramadan tiba, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada orang kata, oh lama tak dengar ayat ni. Sebab kau setahun sekali. Ada orang kata Allah nak jerit suruh punya ayat ni. Sebab kalau dengar ayat ni bunyi di masjid atau di baca. Di tahun ni terik ni tak boleh pergi masjid, tak dengar mana ayat ni. Soalan zuk Ramadan tu rasa puasa tu kurang, tak suka tak dulu. Na'udzubillah. Kita memahami tuan-tuan, ambos di walaupun hamba ni, alhamdulillah dengan asbab kita jadi teriman, kita boleh besok ke masjid.
Ni, tak boleh kata sedap bukan demo tak ni. Boleh memang kalau nak saw kat memang lah. Untung demo tak bila. Untung demo tak siap. Ni, tapi tuan-tuan bayar kita dapat dengan 2-3 orang tengok hotline puasa ni. Kau sedih kita tuan-tuan. Sebab ni, sebab sebenarnya. Ni, tak bila mula-mula PKP tu Jumaat. Hari ni berapa kali Jumaat ada ini? Tak ingat berapa kali Jumaat. 45 kali. 9 kali Jumaat ada hari ni tuan-tuan. Jadi, baik tegak sebab. Ni, tak apa. Sebab memang kita merindui hari Jumaat untuk pakai imarah rumah Allah SWT. Baik, kembali. Masuk ayat tadi. Wahai orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas mereka yang dahulu daripada kamu. Moga-moga kamu bertakwa. Surah Al-Baqarah, juzuk yang kedua, ayat yang ke-183. Baik, tuan-tuan yang mulia. Kita ingat balik kembali matlamat utama puasa. Jadi, matlamat puasa ialah untuk membentuk sifat rohani manusia agar boleh lengkap sebagai seorang manusia yang sempurna. Allah menciptakan manusia ini dengan 2 unsur. Unsur jasmani dan unsur rohani. Kehebatan jasmani manusia apabila manusia melengkapkan dengan aspek kerohanian. Nampak? Fizikal yang hebat, tubuh sadu, sasa mantap, tidak dianggap istimewa, melainkan rohani dia hebat. Inilah membezakan manusia dengan binatang. Kerana binatang ni tidak dipertanggungjawabkan untuk kerohanian. Itu beza kita. Ada bunyi kasar, tapi itu hakikat dia. Jadi kita kena khabar. Kita kena sedar bahawa hidup di dunia ini bukan sekadar kita nak hidup dunia saja. Tapi bahkan kita nak hidup sampai ke akhirat. Kita kerja, dia kerja buat kita sampai ke akhirat. Kita menanam, kita bertani, ni musim orang nak mesin babi dan sebagainya. Maka bertani kita biarlah sampai ke akhirat. Bahkan kalau kita berpolitik sekalipun, berpolitik kita biar sampai ke akhirat. Macam mana nak sampai ke akhirat? Kalau kita buat kerja tak fikir pun masa akhirat. Nah, situ duduk. Jadi puasalah yang mengingatkan kita, mengingatkan manusia dengan pembangunan jiwa. Dan tujuan utamanya ialah untuk mencapai keredaan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti. Jadi dengan Ramadan ini tuan-tuan, kita berpeluang untuk meningkatkan rasa ghairah kita kepada ibadah, rasa suka kita kepada akhirat, rasa cinta kita kepada negeri yang kekal abadi. Jadi persoalannya Ambo timbulkan di awal tadi, adakah kita ni benar-benar gembira dengan kedatangan Ramadan kali ini? Adakah kita benar-benar jujur pada diri kita dan tidak menipu apabila kita menyatakan seronoknya kedatangan Ramadan? Adakah kita ini benar-benar teruja atau kita ni buat-buat teruja dengan kedatangan Ramadan? Ngecek balik. Jadi tanda hati yang bersih itu tuan-tuan, wujud perasaan yang amat gembira dengan kedatangan Ramadan. Ramadan nak mari nak dekat, kau gembira, tidak gelis. Suka dia. Saya cinta je pada Ramadan. Suka tuan-tuan. Masya Allah. Jadi perasaan itu tuan-tuan, bukan perasaan yang dibuat-buat. Bukan satu perasaan yang dibuat-buat. Bukan berlakon dia. Tapi dia lahir daripada hati, daripada lubuk yang suci. Yang disenari dengan cahaya iman dan takwa. Memang tak boleh nak buat-buat pun dalam ni. Bukannya dia lahir dengan asbab faktor juga ada kalau cinta pada Ramadan, apa suka banyak juadah kok tak ada bulan lain, ada belaka bulan ni. Musim PKP ni tak tahulah viral ke apa ni. Kalau dulu banyak viral sebab tidak PKP ni. Macam-macam orang boleh buat dan ni. Jadi bukan disebabkan bazar Ramadan. Di seolah tahun ini memang muhasabahnya cukup. Kita kata perancangan otak Allah ni satu rancangan yang kita tak dapat. Set lagi rumah dia. Bazar Ramadan tak ada. Ada jual tepi jalan tu nampak banyak potong. Tapi tidaklah kita kata sebanyak kalau ada bazar Ramadan lain sikit ni. Baik. Ataupun kegembiraan menyambut hari raya. Bapa dia suka Ramadan. Suka dia sebab nak beraya. Kalau tak puasa tak boleh beraya. Tetapi perasaan yang cintakan Ramadan ini dia lahir dari perasaan yang tak tahu mana mari ni. Tapi dia berbuat-buat dalam hati kita. Ni, sebab apa? Sikap halubah kita, tamuknya kita dengan tawaran yang menarik yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, bila lagu ni tuan-tuan boleh masuk Ramadan lagu ni supaya kita boleh benda orang tahu kita boleh bagi kita nak. Allah Akbar. Lagu ni. Amin. Mulut tak senyum buah. Ada.
Senyum puas, hati rasa jiwa tenang, lapar. Nampak? Hati rasa yang gembira. Sebab apa? Sebab menyebabkan kita terus tekad membolakkan tekad kita untuk terus mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan. Orang yang bersih dengan Ramadan boleh dikenal pasti melalui tutur bicaranya. Apa yang sering dia bicarakan. Dia besok kecil bab gapo dia. Dia dah buat bab gapo dia. Sekiranya topik dia dah kecil masuk bulan Ramadan pun dah kecil, tak setu langsung pasal persiapan diri ataupun suatu aktiviti yang meningkatkan keimanan, maka sebenarnya tuan-tuan kita masih belum lagi bersedia. Allah Akbar. Di sehari-hari kecil hari bulan puasa ni tak ubah dengan bulan-bulan biasa. Tak ada syiar kecil kita ni nak ajak orang untuk buat rajin amal ibadah. Malah ada nada suara yang semacam merungut. Bagaikan kurang senang dengan Ramadan. Allah, PKP tak dijual. Masuk Ramadan, tak dijual. Ini. Bahkan kadang-kadang kita bimbing kalau kita kecek sehari-hari jadi buat menyanyi pada Ramadan. Takut ke dia? Allah PKP ni rasa boga. Tiba-tiba masuk Ramadan, boga. Jadi hati mereka mungkin tak berapa gembira. Kalau gembira, mereka akan bersungguh-sungguh buat persiapan. Kalau persiapan yang dibuat hanya untuk nak melampiaskan hawa nafsu saja, ataupun nak nafsu makan, nak melepaskan nafsu makan saja, maka dia masih belum lagi mencapai tahap yang sepatutnya. Mungkin hodok kecek sari-sari, bak buka puasa, nak pakai kap, nak sahur kap dia. Nak kecek itu tiap-tiap hari. Jadi ruginya kalau kita termasuk dari golongan lagu ni. Bak kecek saja fail dah. Na'udzubillah. Jadi tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan manusia itu terdiri daripada ruh dan jasad. Kedua-duanya berkait rapat dan perlu diseimbangkan bagi nak elok manusia jadi super naik. Bunyi kasar. Itu hakikat dia. Bapa dua-dua tu kena ada. Ruh jasad manusia ni. Dua-dua tu kena seimbang, kena comel molek. Sebab apa? Nak elok manusia ni jadi super naik. Oleh kerana kekuatan seseorang manusia terletak pada kekuatan roh, maka dia perlu membangunkan roh sehingga boleh mencapai tahap malaikat. Seolah lagu tu terkecil. Bukan dengan membiarkan roh tadi supaya tahap binatang. Inilah kelebihan manusia berbanding dengan binatang. Namun ada manusia yang lebih sesat daripada binatang. Sebab apa? Sebab manusia ada akal. Binatang tak ada akal. Kalau kita buat benda tak sepatutnya, memang kita lebih sesat pada binatang. Namun cabarannya ialah jasad merupakan perkara yang boleh kita tengok dengan mata kasar. Tapi ruh sebaliknya tak nampak, tuan-tuan. Jadi Allah Ta'ala menjadikan puasa sebagai satu medan kepada manusia untuk membangunkan ruh agar manusia ini tunduk pada perintahnya. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni dia pandang. Jadi, dia cara nak upai manusia ni, dia upai dengan makan. Puasa lah, kita buat puasa dia modal kaji. Sahur, buka puasa. Otomatik manusia berkumpul. Bak makan ni kita ni jangan. Kumpul. Bila kumpul juga makan. Hari-hari kita makan. Pani buka puasa esok sahur, gitulah seterusnya sebulan. Cuma di sana, kalau silap cara, semua buat yang tadi lah, boleh makan minum saja, kenyang. Tapi boleh lapar siang, buka puasa kenyang. Itu saja, tak ada langsung kesan terhadap ruh kita. Hanya kesan terhadap jasmani. Apa ni? Jasmani, luar saja, fizikal kita. Na'udzubillah. Jadi tuan-tuan, bila ditanya kembali, mu gembira kedok, diberi peluang untuk hadir. Jadi tetamu Ramadan kali ini, gembira itu tuan-tuan, betul gembira itu soal hati. Tapi bila sebut soal hati, kena faham molek. Bukan satu benda yang boleh kita buat-buat. Tapi dia lahir daripada benak hati yang tulus ikhlas sehingga boleh melahirkan istiqamah. Mula-mula mungkin boleh bermuka-muka. Tapi kita buat sesuatu amalan yang dalam keadaan tak gembira ni, dia meta. Bertahap meta dah. Sebab amalan tersebut tak menjiwai diri kita. Itu tes kedua malam ni. Malam siap dah tarawih, alhamdulillah. Biarlah 8 rakaat, 3 rakaat.
Tahun ni tak balas, tak ada balas 20 kuala 8 tak ada balas. Sebab apa? Duduk muka 8 berlaku. Deh, kamu cek kalau 20 tu masya-Allah tabarakallah. Yang ambil sungguh Ramadan. Baik. Dia ada juga Tok Siok kata, lelek sikit benarnya PKP 40. Tadi dia kena jaga parking. Parking 80 halik sana. Parking 20 halik sini. Macam-macam. Baik. Jadi tak boleh bagi hati ni, bagi tak boleh kita kata nak berlaku. Sementara mungkin boleh bertahan. Apabila amalan tak letak menjiwai diri, tak akan boleh bertahan. Kalau paksa juga, lama-lama akan memberontak. Dan jiwa tidak akan memperoleh apa-apa kita kata faedah langsung. Bila memberontak tu hak tu berat kesedia terhadap ruh dan jasad kita. Baik. Kegembiraan itu bukan kerana nak mendapatkan keuntungan material. Kerana puasa tidak memberikan keuntungan kepada nafsu. Walau bagaimanapun, bagi hati yang telah dididik dengan susah payah dalam melakukan perkara baik, maka dia akan gembira dengan Ramadan. Kita tak suka-suka bulan ni, didik hati kita. Paksa buat istiqamah, masuk Ramadan jadi gembira. Apa otak atau Islam. Tapi sebaliknya bagi hati hok liar, yang besok terdidik dengan suasana kelalaian, maka dia akan suka untuk bergembira dengan puasa. Letih dan lelah dalam puasa hanya dibalas dengan pahala tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Oleh sebab itu, biarpun fizikalnya kelihatan sasa, jasadnya kuat, tubuhnya tough, tapi mungkin saja tidak mampu mengalahkan ujian puasa dan ujian tarawih. Rupa-rupanya tubuh sadar tuan-tuan hanya fizikal saja. Kerana spiritual dia, dalam dia rapuh bagaikan ranting yang mudah dipatahkan. Oleh sebab itulah, tak dapat tidak, peluang Allah Ta'ala bui kita pada tahun ini, marilah sama-sama kita mengambil kesempatan dalam bulan yang mulia ini untuk membersihkan hati agar ia menjadi kuat dan tabah dalam berhadapan dengan godaan syaitan dan bisikan hawa nafsu. Sebab itulah hamba sekali lagi memperingatkan tuan-tuan agar mengikhlaskan niat kita pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab kita bimbang, kita kena ingat setiap benda baik ni pasti akan diuji. Kabar-kabar ikhlas kita tu mari syak syutur serangan hendak saja. Sebab itulah kita kena cek molek sentiasa, cek balik kita ni ikhlas tahu mat. Musim PKP ni kau mudah nak masa buat ikhlas tuan-tuan. Betul lah apa ni pakai upload media sosial tak ada masalah bergantung pada niat masing-masing. Tapi kita bimbang tuan-tuan, niat ni bagai yang kita kata air payah. Mula-mula tu boleh, tapi kalau kena serai kan, kita bimbang-bimbang, tak ikhlas. Sebab itulah kita kena sentiasa istiqamah buat amalan. Amalan fardu, bulan puasa ni kemahmuan. Tambah dengan amalan sunnah. Jangan amalan fardu, tak utama solat fardu betul berjemaah ni, hak tu daerah. Dia utama hak sunnah-sunnah. Na'udzubillah min zalik. Baca Al-Quran yang kita abaikan. Sekali ramai orang faham kan, tikah mata baca Quran, ni kan masjid dia dulu. Tahun ni tak lewat lagi tu. Jadi bagaimana? Tunggulah. Tadarus dan sebagainya, ambil peluang. Tadarus di rumah. Sebelum ni boleh tadarus masjid, ambil peluang tadarus di rumah. Biasakan kita dengar ayat-ayat Al-Quran, baca ayat Al-Quran dan sebagainya. Semua tu ikhtiar kita dalam kita nak mencapai takwa di bulan Ramadan. Begitu juga kalau kita cek bila ayat yang kita bacakan tadi, tujuan masuk ke Ramadan ini untuk mencapai takwa dan redha Allah SWT, takwa pada Allah. Bulan Ramadan ataupun puasa, amalan puasa itu sendiri Allah Ta'ala buat otomatik. Kalau kita buat amalan puasa, kita akan boleh takwa. Sebab apa yang pertama? Nak puasa tuan-tuan, apa yang pertama? Niat. Kena membulatkan niat. Billahi ta'ala. Lepas tu yang kedua, mesti kita bangun awak. Nak sahur. Dia bangun awal sahur tuan-tuan. Agak boleh banyak benda kita boleh buat. Boleh ambil peluang solat sunnah ni. Waktu sahur ni antara waktu yang mustajab doa. Waktu dah bila masuk sahur kita bakar sahur, ambil peluang istighfar. Saya boleh masuk waktu subuh, semuanya subuh berjemaah dengan keluarga. Puasa nak pergi masjid tak boleh. Puasa masuk pagi nak buka puasa, tak lama dah tuan-tuan. Kita puasa lebih kurang 13 jam setengah. Lama rupanya kira-kira. Jom. Subuh 5.50. Maghrib 7.20. 13 jam setengah. Lama tak ada rupanya kita puasa. Ini ujian. Jadi, tuan-tuan tak sekalian, bila ujian seterusnya,
nak buka puasa. Manusia betul dia alam dengan makan ni. Batulah ulama ajar kita apakah yang patut kita buat sebelum kita buka. 2-3 minit, 5 minit buat apa dia? Patutlah alim ulama dulu dia menyibukkan diri dia. Ni. Orang yang cinta ke Ramadan ni, gembira ke Ramadan ni, dia sibukkan diri dia, ambil waktu 5 minit paling kurang tu benda buka puasa tu untuk berzikir, berdoa pada Allah Ta'ala. Sebab antara waktu yang disia-siakan oleh ramai orang dalam bulan Ramadan, waktu ni lah. Waktu belum buka puasa. Tak ambil peluang untuk berzikir, istighfar, doa. Ada duduk kelih makan ni, duduk itar radio, duduk itar TV. Ni. Duduk tunggu, kalau radio jamai gitu kat tunggu bunyi gazan, neng tunggu buat. Ni. Sedangkan waktu tu, waktu mustajab doa, rugilah. Dan doa. Doa ni 5 minit tak kena tu. Masya Allah dia. Pasal pun minta pun nak minta kepada dia. Masuk bila doa, masuk waktu berbuka lah. Berbuka pun lagu mana sebab tu dianjurkan berbuka kita. Berbukalah dengan cara sunnah Nabi SAW. Itu terbaik. Terbaik untuk kemudian untuk iman kita. Nak didik iman kita itu terbaik. Untuk nafsu kita makan ke satu pun kenyang, alhamdulillah puas hati. Tapi kesan dia untuk 29 hari baki tuan-tuan, dia ada kesan kalau kita tak jaga buka puasa kita tu sebagaimana yang Nabi SAW ajarkan kepada kita. Ia beza tuan-tuan. Hari kita buka dengan cara sunnah Nabi SAW. Kita solat fardu maghrib. Diberi rezeki Allah Ta'ala, makan. Lepas tu bersiap sedia untuk solat Jumaat Isya, solat tarawih. Lepas tu malam ni, lepas tu malam tidur awal supaya boleh bangun awal pagi untuk ambil peluang beribadah di tengah malam insya-Allah. Jadi yang berasa sekarang tu dulu pada tazkirah kali yang pertama pada hari ini. Sekarang tutur bicara salah, amu minta maaf banyak-banyak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menerima puasa kita pada hari pertama ini dan Allah SWT mensabarkan hati kita di atas ketaatan kepadanya, mensabarkan hati kita di atas agamanya insya-Allah dan menjauhkan kita daripada menjadi golongan mereka yang zalim terhadap sendiri. Akhir kata, aku lupa lihaza wa astaghfirullahal azim wa lakum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma barik lana bi Ramadan. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa iltaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Fawaththik Allahumma rabitataha wa adim wuddaha wahdiha subulha. Wamla'ha binurika alladhi la yahdu washrah suduruha fadil imani bik. وجميل التوكل عليك وأحييها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.